Bagi masalah atau persoalan kajian, yang pertama, masih ramai yang tidak memberi perhatian kepada aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual insan di dalam dunia pendidikan, seolah-olah pendidikan yang berkualiti hanya berteraskan silibus semata-mata. Dan yang kedua, pendidikan di dalam talian iaitu pembelajaran dan pengajaran di rumah (PDPR) telah menjejaskan kualiti pembelajaran akibat tekanan emosi dan keadaan yang tidak produktif semasa berada di dalam rumah. Objektif kajian ini dijalankan yang pertama dari aspek jasmani adalah untuk meneliti impak menitik beratkan aspek jasmani dalam silibus pembelajaran. Yang kedua dari segi emosi adalah untuk mengkaji kepentingan tahap emosi yang stabil kepada sesi pembelajaran dan juga pengajaran. Dan yang ketiga dari segi rohani dan intelektual insan adalah untuk membincangkan kepentingan aspek rohani dan intelek dalam sistem pendidikan. Definisi pendidikan jasmani oleh para ahli falsafah. Mengikut ahli falsafah Nixon dan Gonzalez pada tahun 1993, mereka mendefinisikan pendidikan jasmani sebagai fasa keseluruhan proses pembelajaran yang berikutan dengan aktiviti dan pergerakan otot yang aktif dan berhubungan dengan perubahan yang dihasilkan oleh individu daripada tindak balas itu. Ahli pakar lain seperti Baca pada tahun 1979 mencadangkan pendidikan jasmani adalah sebagai proses pembelajaran keseluruhan dan ianya merupakan proses pendidikan melalui aktiviti fizikal yang terpilih untuk meningkatkan keupayaan organik, neuromuskular, interaktif, sosial dan juga emosi. Mari kita bergerak pada definisi pendidikan sukan oleh para ahli pakar. Ahli falsafah seperti Webster's New School Dictionary pada tahun 1980, dia menyatakan bahawa menyertai pendidikan sukan merupakan aktiviti fizikal yang dapat disertai oleh pelajar untuk mendapatkan keseronokan dan aktiviti khas seperti memburu atau dalam pertandingan sukan, iaitu permainan olahraga di Amerika Syarikat. Pendapat oleh Majlis Eropah, mereka mentarifkan pendidikan sukan itu sebagai aktiviti yang spontan, bebas dan dijalankan pada masa lepas. Baiklah, mari kita bergerak kepada perbezaan pengertian pendidikan jasmani dan pendidikan sukan. Pada zaman yang penuh kecanggihan ini, masih lagi ramai yang mempersoalkan dan bertanya, apakah itu pendidikan jasmani? Soalan yang kelihatan amat ringkas, akan tetapi tidak dapat dijawab dengan jelas maksud pendidikan jasmani itu sendiri. Kebanyakan guru pendidikan jasmani di Malaysia masih lagi tidak mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan jasmani dan mereka hanya merasakan mereka sendiri bukanlah seorang guru pendidikan jasmani. Malah mereka menganggap mereka adalah guru pendidikan sukan. Terdapat beberapa perbezaan antara pendidikan jasmani dan juga pendidikan sukan. Pendidikan jasmani ditarifkan sebagai program pembelajaran daripada aktiviti sukan dan permainan itu sendiri. Setiap permainan dan aktiviti serta pergerakan yang dilakukan oleh pelajar adalah alat untuk mendidik. Ini boleh menambahkan lagi kemahiran berfikir, kemahiran fizikal dan kemahiran menyelesaikan masalah terutama pembelajaran di dalam kelas. Bagi pendidikan sukan pula, ini dimaksudkan dengan pendidikan yang membimbing pelajar menguasai sukan yang spesifik. Pelajar telah didedahkan dengan pelbagai jenis sukan agar mereka dapat memahami kemahiran sukan itu sendiri. Apa yang diketengahkan di sini adalah hasil pembelajaran supaya cara pembelajaran dan kaedah pelajar itu sendiri meneruskan pembelajaran yang ditentukan oleh matlamat yang mereka inginkan. Ciri-ciri kemahiran sukan diserap masuk ke dalam proses pembelajaran. Seterusnya, aspek emosi dalam pendidikan kebangsaan. Menurut Richard S. Lazarus dan beberapa ahli falsafah yang lain, mereka menyatakan bahawa emosi memainkan peranan yang besar semasa pendidikan dan ia pentingnya dikawal. Dan menurut Muhammad Azhar Abdul Hamid, emosi yang sentiasa ada pada diri kita dan persekitaran terbahagi kepada dua, emosi positif dan emosi negatif. Seterusnya, kepada aspek rohani dan intelektual insan dalam pendidikan kebangsaan. Kursus di Sekolah Kebangsaan Malaysia sudah melaksanakan pendidikan rohani dan intelektual insan. Akan tetapi, adakah mereka semua bersetuju dengan idea tersebut?
Menurut ahli falsafah Nicholas Murray dan Charles Hodge, mereka menyatakan akan persetujuan mereka disebabkan kalau tiada pendidikan di aspek rohani, manusia akan bersifat paganisme menuju ke kehancuran. Tetapi ahli falsafah Madeleine O'Hare dan Gerald Alford dan yang lain berkata bahawa sejarah agama mempunyai pengaruh yang buruk dan ia tidak sepatutnya diajar di sekolah awam. Sebaliknya ia harus dilatih semasa berada di rumah ataupun institusi agama. Metodologi kami menggunakan soal selidik di site Google Form. Ini kerana pautan link boleh disebarkan di laman media sosial. Soalan kami dipecahkan kepada 3 bahagian iaitu jasmani, emosi, rohani dan intellectual science. Soalan selidik disasarkan kepada warga negara Malaysia peserta lelaki dan perempuan umur 18 tahun ke atas. Skala 4 pada jadual tersebut menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia menitik beratkan kepentingan jasmani dan dalam pendidikan. Menurut kurikulum pendidikan jasmani di Sekolah Dasar 2004 mengatakan bahawa pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktiviti jasmani yang direncanakan secara sistematik atas sebab bagi melahirkan individu yang bersosial, kognitif dan lebih emosional. Keburukan jika tidak mengamalkannya ialah seramai 28 juta dicatatkan telah meninggal dunia akibat kelebihan berat badan. Alright, pada jadual tersebut kita dapat simpulkan bahawa tekanan dalam diri pelajar dapat dikurangkan dengan memupuk budaya bersukan. Berikut adalah strategi untuk menangani stres, antaranya ialah dengan bersenam, jangan menyendiri, tidur dengan cukup dan mencari tempat untuk meluah. Daripada rajah tersebut, kita dapat simpulkan bahawa akademik pelajar dapat memberikan impak yang positif sekiranya mengamalkan pendidikan jasmani di sekolah. Antara kebaikannya adalah impak yang baik terhadap keterlibatan murid dalam aktiviti fizikal dan dapat meningkatkan akademik pelajar. Daripada jadual tersebut, falsafah pendidikan kebangsaan telah berjaya untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Pendidikan adalah aktiviti untuk memahami potensi yang terdapat dalam diri seseorang, seterusnya membuat keputusan untuk mencari kesempurnaan. Dalam pembangunan insan, pembentukan sasiah adalah sangat penting bagi membentuk generasi masa depan yang tinggi sasiah, kepribadian dan akhlaknya. Berdasarkan pemerhatian anda, adakah sistem pembelajaran di Malaysia mengambil syakna keadaan emosi pelajar? Responden tidak bersetuju atas alasan peningkatan jumlah kematian akibat kes bunuh diri dalam kalangan pelajar. Responden bersetuju kerana pelbagai program motivasi telah dianjurkan bagi membuka mata para pelajar tentang kepentingan pengurusan emosi yang baik sebagai seorang pelajar. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM juga telah bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi menawarkan khidmat kaunseling dan rawatan kepada pelajar yang memerlukan. Dan akhir sekali, responden bersikap neutral kerana pelbagai usaha telah dilakukan bagi membantu pelajar. Namun, matlamat untuk melahirkan pelajar yang stabil emosinya hanya dapat dicapai apabila pelajar itu sendiri sudi bekerjasama untuk dibantu oleh pihak-pihak profesional. Adakah tahap emosi mempengaruhi kualiti pembelajaran pelajar? Dapat kita lihat rata-rata responden telah bersetuju dengan persoalan ini. Peranan IQ di dalam keberhasilan di dunia pendidikan hanya menepati turutan kedua setelah kecerdasan emosi pelajar itu sendiri. Emosi yang positif mampu menerima lebih banyak ilmu dengan lebih berkesan dan juga mampu membantu pelajar mengurus dan mengatasi masalah yang dihadapi ketika belajar. Adakah guru perlu mengambil kira atau memahami keadaan emosi murid dalam kelas? Berdasarkan kajian kami, tahap emosi yang stabil amat penting dalam memastikan pelajar dapat belajar dalam keadaan yang baik. Oleh itu, pihak sekolah dan juga guru bertanggungjawab untuk menyusun kurikulum yang tidak menjejaskan emosi murid dan majoriti responden kami bersetuju bahawa guru-guru perlu mengambil cakna tentang keadaan emosi murid. Soalan seterusnya, adakah guru perlu sentiasa bersikap positif di hadapan anak murid ataupun ketika dalam sesi pembelajaran walau apa jua situasi yang dihadapi oleh guru tersebut? Jadi, majoriti responden kami bersetuju bahawa guru sepatutnya mempunyai tahap kecerdasan emosi ataupun emotional quotient EQ yang baik
Oleh itu, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bertanggungjawab untuk memastikan kebajikan guru sama ada dari segi fizikal atau mental sentiasa terjaga bagi mengurangkan isu tekanan emosi dalam kalangan tenaga pengajar. Bukan itu sahaja, latihan perguruan yang diwajibkan untuk guru juga sepatutnya melengkapkan guru-guru dengan kemahiran mengawal emosi murid, emosi diri sendiri dan juga emosi murid. Bagi soalan pertama untuk analisis rohani dan intelijen insan. Soalan pertama, untuk melahirkan insan yang sempurna yang menyumbang kepada masa hadapan, agenda pembinaan akhlak dan tahsiah pelajar perlu diterapkan dalam pendidikan sejak awal. Okey, ramai daripada responden telah sangat bersetuju hal ini kerana mengikut tujuan penerapan agenda pembinaan akhlak dan tahsiah pelajar dalam pendidikan kebangsaan ialah pertama, membentuk disiplin pelajar, menggalakkan pergaulan yang baik, melatih jiwa murni belajar, mewujudkan suasana pembelajaran yang selesa dan tenteram dan menambah baik ilmu agama pelajar yang sedia ada. Soalan yang kedua, adakah subjek-subjek berkaitan dengan agama yang anda ikuti berdasarkan minat anda sendiri? Okey, menurut hasil kajian, ramai responden boleh dikatakan masih berminat dengan pengajian agama yang pada masa sekarang. Ramai juga yang setuju. Mereka kebanyakannya masih menyedari kepentingan ilmu agama di zaman ini di mana fitnah berleluasa dan golongan agama semena-mena ditenas. Dan terbukti bahawa ilmu agama bukanlah satu kehendak, bahkan merupakan keperluan bagi manusia. Soalan seterusnya, terdapat institut pendidikan yang menawarkan pembelajaran yang lebih kondusif dan menarik minat anda, yang tidak menawarkan peluang pendidikan agama, tetapi ibu bapa anda meminta agar anda memasuki institut pendidikan yang menawarkan khusus sampingan yang melibatkan agama. Adakah anda akan memilih pendidikan yang menurut anda? Jadi, respon kebanyakan yang bersetuju. Ini kerana ibu bapa mereka percaya bahawa ibu bapa mereka hanya menginginkan mereka untuk mencuburi bidang agama kerana supaya mereka tidak mudah terpengaruh dengan anasir-anasir luar yang berbahaya dan juga mampu merosakkan imej mereka dan maruah keluarga. Okay, untuk soalan seterusnya, kami telah memberikan dua pepatah dan responden harus memilih antara satu pepatah yang bagi mereka lebih sesuai untuk dijadikan panduan di dalam pendidikan kebangsaan. Jadi majoriti daripada responden memilih pepatah pertama kerana pepatah pertama menunjukkan kepentingan yang lebih kerana menumpukan terhadap peribadian manusia sekiranya mereka mengabaikan agama. Okey. Manakala hanya segelintir saja yang menjawab pepatah kedua kerana pepatah kedua memperihalkan tentang tidak relevannya agama dalam zaman sekarang. Walhal agama masih relevan untuk jadikan petunjuk. Okay. Jadi tidak wajarlah pepatah dua untuk diterapkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Dapat dirumuskan daripada kajian ini bahawa keseimbangan di antara aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelek amat penting dalam dunia pendidikan untuk melahirkan generasi yang holistik. Kedua, majoriti responden bersetuju dengan kepentingan aspek-aspek ini, namun aspek-aspek ini masih kurang diberi penekanan dan perhatian oleh pihak sekolah. Dan yang terakhir, Kementerian Pelajaran Malaysia telah pun menyertakan subjek-subjek yang berkaitan dengan ketiga aspek ini seperti contoh subjek pendidikan jasmani dan kesihatan, pendidikan moral dan juga pendidikan Islam, serta memperkenalkan khidmat kaunseling selaras dengan aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan. Kajian ini telah memberi beberapa implikasi. Yang pertama, dapat membuka mata pelajar serta para responden tentang status aspek jasmani, emosi dan rohani dalam sistem pendidikan Malaysia. Yang kedua, dapat kita lihat bagaimana fokus dunia pendidikan tidak seharusnya terhad pada silibus di dalam buku semata-mata. Yang ketiga, penjaga dan ibu bapa dapat memahami kepentingan aspek bukan akademik dalam membentuk anak yang holistik. Dan yang terakhir, kajian ini sendiri berpotensi untuk menjadi panduan bagi merangka sistem kurikulum yang efektif untuk pelajar.
Seterusnya, cadangan-cadangan yang dapat dilaksanakan ialah yang pertama, melakukan aktiviti ringkas sebelum bermulanya kelas bagi meningkatkan kecerdasan diri dan minda. Seterusnya, mengamalkan pembelajaran secara holistik yang menekankan keperluan akademik dan juga emosi. Dan yang terakhir sekali, guru-guru haruslah menekankan elemen-elemen yang penting yang tiada di dalam silibus pembelajaran yang berkait rapat dengan emosi, moral dan tingkah laku seseorang.